Kisah tragis 5 Budak Katak. Kisah tragis ini berlaku di daerah Daegu, South Korea pada 26 Mac 1991. Woo Chol-won, Jo Ho-yeon, Kim Yong-kyu, Park Chan-in dan Kim Jong-sik adalah 5 kanak-kanak berusia 9 hingga 13 tahun. Kehilangan mereka berlima telah mendapat liputan media dari seluruh negara. Kes kehilangan 5 budak katak ini terjadi di sebuah pekan kecil di daerah Daegu, di mana kes jenayah sangat kurang berlaku di sini. Jadi, apabila 5 kanak-kanak dari pekan Daegu hilang dari kawasan permainan mereka sejak kecil, penduduk di kawasan ini mula merasakan suasana yang tidak selamat seperti dahulu lagi. Pada tanggal 26 Mac 1991, hari cuti mengundi di South Korea, jadi semua penduduk tidak keluar bekerja dan hanya tinggal di rumah. Di daerah Dalsio Daegu, 6 kanak-kanak lelaki telah keluar dari kawasan tempat tinggal mereka untuk mencari telur salamander. Mereka telah pergi ke Gunung Waryong yang terletak hanya 2 batu dari kawasan tempat tinggal mereka. Kebanyakan kanak-kanak yang tinggal berdekatan sering ke Gunung Waryong untuk bermain dan menjelajah bersama. Kawasan ini dipenuhi dengan kecantikan alam semula jadi, flora dan fauna, dan terdapat sungai yang mengalir dari atas gunung. Menjelang tengah hari, salah seorang kanak-kanak tersebut bernama Kim Tae-ryong telah pulang ke rumah untuk makan tengah hari. 5 kanak-kanak lain meneruskan pencarian telur salamander di sekitar kawasan gunung tersebut. Itulah kali terakhir Kim Tae-ryong melihat kawan-kawan baiknya dalam keadaan masih bernyawa. Kehilangan 5 kanak-kanak ini disedari oleh bapa Chol-won apabila dia mendapat panggilan dari guru taekwondo anaknya yang mengatakan anaknya tidak hadir ke kelas taekwondo, tidak seperti kebiasaannya. Apabila ayahnya menyiasat keberadaan Chol-won, dia menyedari bukan anaknya sahaja yang tidak pulang ke rumah. Para ibu bapa yang lain mula berasa bimbang dan mengerahkan pasukan pencari untuk mencari di kawasan pergunungan tersebut. Apa yang merisaukan mereka adalah di sebelah gunung tersebut terdapat tapak askar yang berlatih menembak. Apabila pencarian mereka gagal, mereka pulang ke kawasan tempat tinggal dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Menurut wartawan tempatan, tiada sesiapa yang berminat dengan kes kanak-kanak hilang tersebut memandangkan negara sedang dalam proses mengundi. Pada ketika itu, kaedah komunikasi menggunakan telefon hanya digunakan oleh golongan ternama sahaja. Tidak seperti kanak-kanak sekarang yang majoritinya mempunyai telefon peribadi bagi memudahkan komunikasi. Bagi kanak-kanak yang membesar di tahun 90-an dulu, mereka tiada gadget atau permainan online yang boleh dimain. Kebiasaannya mereka akan bermain di luar dari pagi sehingga petang sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ibu bapa kanak-kanak yang hilang tersebut mula berasa panik dan menyalahkan satu sama lain. Masuk hari keempat pencarian, salah seorang dari ibu bapa kanak-kanak tersebut menerima panggilan telefon dari orang yang tidak dikenali. Mereka diarah untuk pergi ke satu kawasan hutan dengan membawa sejumlah wang tebusan untuk cakaran. Mereka tiba di kawasan yang diarahkan, namun tiada kelibat sesiapa muncul bagi menuntut wang tebusan tersebut. Masih tidak diketahui sama ada semua kanak-kanak tersebut diambil oleh seseorang atau itu hanyalah panggilan palsu. Ianya memusnahkan impian ibu bapa kanak-kanak yang terlibat apabila mereka yakin hampir bertemu dengan anak-anak mereka. Hampir seminggu kehilangan 5 kanak-kanak tersebut, pihak media mula memberikan perhatian pada berita itu. Berita-berita akhbar mula memaparkan gambar-gambar dengan tajuk kehilangan misteri 5 budak mencari katak. Di sinilah nama misteri kehilangan 5 budak katak menjadi tetapan umum dan disebut sehingga ke hari ini. Hari berganti minggu, namun berita tentang 5 kanak-kanak tersebut masih belum diketahui. Pelbagai pihak mengulurkan bantuan bagi mencari mereka termasuk polis, askar dan penduduk setempat. Gunung tempat mereka hilang telah diselidik sebanyak 500 kali, namun tiada sebarang clue atau bukti ditemui. Keluarga menemui jalan buntu. Bapa kelima kanak-kanak tersebut berhenti kerja dan menyewa sebuah truk bagi meneruskan misi pencarian di kawasan yang lebih meluas. Mereka menampal wajah kelima anak mereka di truk lalu menjelajah seluruh pelosok negeri. Mereka mengedarkan risalah kepada orang ramai di setiap pelosok bandar dan daerah yang mereka pergi.
Terdapat kabar angin yang mengatakan kehilangan 5 budak katak dikaitkan dengan angkatan tentera. Ini disebabkan kerana tempat terakhir mereka sebelum mereka dikatakan hilang adalah berdekatan dengan markas penembak tentera. Seorang saksi yang merupakan rakan sepermainan mereka mengatakan dia ada terdengar bunyi tembakan dan suara jeritan pada hari mereka dilaporkan hilang. Teori kematian. Teori yang boleh diterima akal adalah salah seorang kanak-kanak tersebut telah tertembak secara tidak sengaja semasa mereka berada di kawasan kamp penembakan tentera memandangkan ianya berdekatan dengan kawasan mereka bermain. Bagi menutup jejak, kemungkinan tentera yang terlibat telah membunuh yang lain demi menghilangkan bukti. Namun, tiada sebarang dakwaan yang dapat disabitkan menyebabkan perkara itu dibiarkan begitu saja. Di atas sebab-sebab kerahsiaan, pihak polis tidak menyiasat langsung kawasan tentera terbabit. Para bapa yang menjalankan aktiviti mencari terpaksa menghentikan pencarian kerana kekurangan modal. Lalu mereka pun pulang ke kediaman masing-masing bagi meneruskan pekerjaan yang terhenti. Tiada sebarang perkembangan positif tentang pencarian 5 kanak-kanak tersebut sehinggalah 11 tahun kemudian. Pada 26 September 2002, 2 orang pendaki Gunung Waryong yang sedang mencari buah akon menjumpai sesuatu yang aneh. Terdapat tulang-tulang berselerakkan dan kesan pakaian koyak dijumpai di antara batu-batu di atas bukit. Selepas 11 tahun pencarian secara menyeluruh di kawasan Gunung Waryong, jasad kelima-lima kanak-kanak tersebut dapat dijumpai. Pihak polis kemudian mengeluarkan kenyataan mengatakan kelima kanak-kanak tersebut meninggal disebabkan hipotermia, keadaan di mana suhu badan jatuh mendadak disebabkan oleh cuaca yang sangat sejuk di bawah paras beku. Kenyataan ini kemudian disangka ramai orang kerana kedudukan mayat hanya beberapa batu dari arah kawasan kediaman. Jadi amat mustahil untuk kanak-kanak tersebut tidak pulang ke rumah memandangkan kawasan itu merupakan kawasan mereka bermain pada setiap hari. Selain itu, dijumpai kelongsong peluru dan peluru hidup di dalam pakaian kanak-kanak tersebut. Amat mustahil untuk menerima kenyataan pihak polis apabila usaha pencarian telah dilakukan di kawasan terbabit pada hari kejadian. Bagaimana 5 kanak-kanak yang meninggal disebabkan hipotermia boleh dijumpai tertanam dengan sejumlah peluru. Pihak tentera juga menafikan sekeras-kerasnya keterlibatan mereka di dalam kes kematian 5 kanak-kanak tersebut. Namun begitu, para ibu bapa yang terlibat dapat menguruskan pengemudian anak mereka dengan sempurna. Abu mayat mereka berlima kemudian ditabur di Sungai Nakong. Menurut salah seorang bapa, Pak Kyun Seo, mereka telah meninggal bersama. Jadi, dia berharap mereka akan dapat bermain bersama-sama di kehidupan selepas mati selama-lamanya. Kebenaran tentang kematian 5 budak katak menjadi tanda tanya sehinggalah ke hari ini. Adakah terdapat konspirasi tentera yang cuba disembunyikan pihak berkuasa dalam kes ini? Mungkinkah 5 kanak-kanak terbabit meninggal kerana hipotermia seperti yang disabitkan oleh pihak polis? Adakah seseorang berprofil tinggi terbabit dalam kes ini dan cuba menutup jejak mereka? Adakah teori lain yang boleh disabitkan atas kematian mereka? Komen di bawah teori yang boleh diterima tentang kes 5 budak katak ini beserta cadangan bagi kes seterusnya.